Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Sebenarnya saya dapat banyak soalan-soalan. Tetapi untuk menjawabnya, saya perlukan masa lah. Kemudian ada juga orang tanya, Badi, kenapa tak buat live? Saya sebenarnya belum lagi sampai kena cari masa yang sesuai. Sebab bila buat live tu ada orang akan tanya macam-macam. Jadi saya kadang-kadang tak sempat. Jadi ada yang satu soalan yang saya tertarik untuk jawab. Dia tanya, mata pun kurang dah. Tuan, nak tanya, kalau kita rasa tempat kita berniaga tak boleh pergi sangat, perlu ke kita berpindah atau buka cawangan baru? Saya berniaga stall tepi jalan. Baik. Kalau tak jadi sangat, boleh ke pindah? Tapi sebenarnya, cuba kita tanya diri kita balik. Kalau kita pindah, adakah ianya akan dapat buat jualan? Tanyalah balik. Sebab kalau berpindah di mana-mana, ia akan memerlukan kos, modal kan. Jadi, kita kena faham balik. Ni ramai lah bila tajuk ni sebenarnya ramai yang terlibat, ratusan ribu orang di Malaysia. Pertama, kenal pasti balik produk tu. Sebab apabila kita berniaga di tepi jalan, dia sebenarnya kita sedang mencari market. Kita tidak tahu siapa yang akan datang beli. Dia berbeza tau. Kalau kita berniaga di tempat orang ramai, biasanya berniaga ni kalau nak berniaga dia kena cari tempat orang ramai supaya dia senang buat jualan. Sebab itu adanya food truck, adanya kabut sale, adanya macam-macam lah kaedah event-event yang dah panggil orang, kita berniaga situ dah customer dah tentu ada. Dan ada juga bisnes-bisnes kedai makan yang berada di macam kantin sekolah, berada di pejabat-pejabat kerajaan, hospital-hospital. Di situ memang customer dah ada. Tetapi apabila kita berada di tepi jalan, dia berbeza. Dia game dia sedikit berbeza. Kita kena tanya diri kita sendiri. Katalah kita jual nasi kukus lah contoh. Kenapa orang kena beli nasi kukus kita? Kita jual goreng pisang. Kenapa orang kena beli goreng pisang kita? Sedangkan nasi kukus di sekitar itu sendiri pun banyak. Jadi kita kena kenal pasti balik produk kita jual dan macam mana kita nak buat. Jadi untuk menjawab soalan ni dulu, saya bahagikan kepada dua bahagian. Pertama, kenali produk kita dulu. Macam kita cuba buat dulu di tempat itu. Okay. Dalam bisnes kedai makan, apabila kita bersaing stall ke apa ke, dia ada dua perkara yang wajib kita buat. Iaitu dapatkan perhatian. Dapatkan perhatian ni bermaksud bila orang tengok kita ada something yang orang kena singgah. Contoh bila berniaga tepi jalan, orang bawa kereta, kemudian dia pandang. Kemudian dia terus meneruskan perjalanan dia. Seolah apa yang dipandang tadi tidak ada tarikan pada dia. Tetapi kalau dibawa kereta, kemudian di pandang depan, dia nak tengok sekali lagi. Cari elemen itu. Apakah yang menyebabkan yang boleh memanggil orang? Mungkin signboard yang besar, mungkin asap, mungkin kata-kata. Macam contoh kan, kita berjalan, kita bawa kereta, tiba-tiba ada durian. Orang tahulah itu durian. Tapi kenapa orang tak singgah? Jadi kita kena offer sesuatu supaya orang singgah. Jadi dia akan jadi something lah. Jadi dapatkan perhatian. Macam contohlah, kita di kampung A, ini kampung B, ini kampung C. Kita berada di kampung A, B, C. Okeylah, tak apalah, terbalik. Kita berada di kampung ini, kita berjual nasi kukus. Kalau kita berfikir biasa-biasa, kita hanya nak orang yang lalu lalang saja yang akan membeli. Kenapa kita tidak ubah pemikiran kita supaya kampung C itu datang membeli nasi kukus kita? Kan dia lebih besar, tetapi macam mana nak pastikan orang di kampung C sanggup melintas beberapa stall yang lain yang jual nasi kukus dan pergi ke tempat kita? Ini kena cari. Kita kena cari nilai
dalam bisnes kita. Itu yang paling penting lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah dapat perhatian, suka tak suka, kita kena buat promosi. Kita kena buat promosi yang berterusan. Zaman sekarang, zaman lebih canggih dan mudah untuk kita memberitahu orang. Kita tidak dapat buat sale kerana orang tidak tahu tentang kita. Jadi caranya ialah kita kena bagi tahu orang yang kita ni berniaga apa dan di mana, waktu bila, macam mana nak datang. Semua info-info tu kita kena bagi tahu orang. Apakah yang nilai yang ada pada diri kita, pada produk kita. Orang lain pun jual nasi kukus, tapi kenapa datang? Kena datang ke tempat kita. Jadi kena buat promosi. So ada dua P yang paling penting, iaitu perhatian dan promosi. Itu kalau dah buat semua ini masih tidak berjaya, maka boleh pindah. Okey, bila saya kata maka boleh pindah, saya nak cerita dua keadaan. Keadaan pertama ialah tentang dinasihat yang saya sendiri. Beberapa tahun dulu saya berniaga di satu tempat. Di sebelah ini tong sampah. Jadi di sini memang dah habis waktu ruang dia untuk berniaga. Untuk sampah yang besar, kalau hujan tu ya Allah, dengan bau je dengan apa kan. Ada orang berniaga tepi tong sampah besar. Saya berniaga tepi tong sampah. Jadi gerai tu sebenarnya dah berapa orang tak tahu yang dah berniaga. Saya orang yang keberapa tak tahu, tapi alhamdulillah saya bertahan selama 12 tahun sehingga saya mengambil keputusan untuk berpindah ke Kajang. Jadi di gerai ni dah tak ada dah. Jadi sepanjang kita buat tu 12 tahun untuk mengelakkan bau-bau busuk tu, kita kena belanja lah. Kena buat simen, kena pastikan orang-orang ni, sebab sampah ni milik awam, jadi orang tak fikir pasal kita berniaga kat sini kan. Jadi orang buang sampah dengan air-air macam-macam. Tapi tak apa, itu adalah pengalaman yang paling mahal yang saya hadapi. Ayah saya datang ke sini, dia kata kalau mu boleh pindah, lebih pindah lah jauh sikit pada sini, ayah rasa dia akan mendatangkan hasil yang lebih. Kemudian dalam hati saya tak jawab. Sebab apa tahu? Memang tak ada tempat nak pindah. Macam mana nak pindah? Semua dah masing-masing tapak tu dah ada orang punya. Tetapi beberapa tahun kemudian ada satu hikmah yang berlaku, iaitu Majlis Perbandaran Ampang Jaya membuat keputusan untuk resize balik semua kemah ni. Jadi bila dia resize balik, mereka semua ni beranjak sehingga dari tempat asal saya tadi beranjak lebih kurang 20 kaki. Jadi MPAJ nak pastikan tempat ni dijadikan tempat parking. Jadi okeylah, bila majlis yang suruh buat kita ikut, saya beranjak 20 kaki, tak apa yang berlaku. Kenaikan sale saya 20%. Kenaikan sale saya 20% daripada asal. Jadi bila benda tu berlaku, saya teringat kata ayah saya tu. Kadang-kadang kita berhijrah sikit pun dia akan mendatangkan hasil yang berbeza. Ingat tak kalau kita ingatlah sejarah-sejarah Nabi dulu, di mana Nabi kita pun berhijrah untuk berhijrahlah untuk sesuatu yang lebih baik. Dia ada masalah di sini gini, kemudian dia berhijrah. Maka daripada hijrah itulah dia berkembang. Okey? Sikit je bab tu. Dan yang bestnya lagi, tapi kena pasti produk dulu, pasti produk tu betul lah. Bila kita berhijrah, dia akan jadi lebih baik, kenaikan 20%. Dan apabila saya buka satu lagi tempat, benda yang sama, produk yang sama, dan di tempat baru ni kenaikan dia lebih 7 ke 10 kali ganda. Alhamdulillah. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ialah ada sahabat saya di Johor. Dia macam protege saya lah. Saya bantu orang berniaga semua kan. Jadi bila saya pergi ke sana, saya melihat benda tu dan saya bercerita pasal berpindah tapak tu tadi. Okay? Saya kata kat dia, saya mengambil apa yang berlaku pada saya kata kalaulah engkau boleh beralih dia daripada tempat asal tu, dia lebih kurang 50 kaki. Dia kata tempat asal ni, sale dia kata dapatlah dalam 400, 500 kan, satu hari. Jadi dia kata kalau engkau boleh dapat adjust alih sini, lebih kurang 50 kaki dan buat lebih canggih sikit lah, invest sikit, lebih sikit, saya rasa kau akan jadi lain. Selepas saya kata tak apalah, dia tak ada duit, dia pergi kumpul modal, lepas tu dia kata apa dia, okey saya dah ada ni, saya nak pindah. Dia pindah 50 kaki, dia dengar cakap.
Dia invest dekat ni dalam 12,000 dia kata. Dan apa yang berlaku ialah sale dia naik sekali ganda. Kalau dulu 500, hari ini dah dapat 1,000 ke 1,500. Alhamdulillah, dengan sedikit tindakan dan perubahan. Jadi beberapa bulan lepas dia pun dah telefon saya. Bila masa saya kenal dia, saya rasa dalam sekitar setahun lebih 2 tahun lah. Dia telefon saya, "Abang Di, saya nak buka restoran." Dengan sedikit perubahan yang kita buat, kita boleh pergi ke yang lebih besar. Jadi yang semua orang fikir balik, kenapa kita perlu tambah cawangan, kenapa kita perlu berpindah. Kesimpulan dia ialah terletak pada diri kita. Sebab tu kita kena belajar supaya kita tahu apa yang kita buat. InsyaAllah semoga dapat sesuatu untuk hari ini. Assalamualaikum.